Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran fizik tingkatan 5 KSSM bagi bab 2 tekanan, subtopik 2.1 tekanan cecair. Jadi kita lihat dulu apa objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, menerangkan konsep tekanan cecair dan menyatakan P iaitu tekanan cecair sama dengan H rho G. Yang kedua, menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Baiklah, kita mulakan dengan gambar foto 2.1 ini di mana ia berkaitan dengan tekanan cecair. Dia menunjukkan air yang dilepaskan dari sebuah empangan. So, ini nampak ini adalah empangan. So, ini adalah air yang dilepaskan tu lah. So, saluran keluar air empangan itu berada pada bahagian dasar empangan. So, ini salurannya, ia berada pada dasar. Okey, mengapakah air itu boleh memancut keluar dengan kelajuan yang tinggi? So, seperti yang awak dapat lihat, memang airnya memancut dengan kelajuan yang sangat tinggi ya. Mengapakah saluran keluar air dibina pada bahagian dasar empangan? Kan disebut tadi kan, dibina pada bahagian dasar. Kenapa bukan bahagian atas? So ada sebab dia. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan air? Okey, so nampak dekat sini, so ada 3 persoalan. So diharapkan di akhir pembelajaran kita hari ini, kamu dapat menjawab ketiga-tiga persoalan ini. Okey. So kalau nak tengok video yang lebih jelas tentang video tekanan air di empangan, kamu boleh scan barcode pada buku teks kamu dan kamu boleh tontonlah video tentang tekanan air di empangan. Di mana kamu boleh lihat di mana dia punya air yang memancut keluar itu sangat deras. Okey. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut bagi topik tekanan cecair ini, kamu kena tahu dulu bagaimana nak terbitkan formula tekanan cecair iaitu P sama dengan H rho G ini daripada formula P sama dengan F over A iaitu formula bagi tekanan dan juga formula density ketumpatan iaitu rho sama dengan M over V ni. Okey? So, P sama dengan H rho G. Tekanan cecair sama dengan kedalaman. Rho ialah ketumpatan. G ialah percikan graviti. So, formula ini dapat diterbitkan hasil gabungan dua formula asas ini. Iaitu formula tekanan sama dengan daya per luas dan juga ketumpatan sama dengan jisim per isi padu. Okey, sebagaimana nak buat, kita tengok dulu arahan dia. So, jalankan aktiviti ini secara berpasangan. Seorang-seorang pun boleh, tak ada masalah. Okey, pertimbangkan satu turus cecair dengan ketinggian H. So, ini nampak ni warna biru ni. Ini adalah turus cecair lah. Ada ketinggian H, okey, dan luas tapak permukaan. So, ini yang A ni luas dekat sini. Okey, di dalam sebuah bekas yang berisi cecair seperti yang ditunjukkan adalah 2.1 ini. Okey. So, sekarang tidak bantu kita nak jawab soalan ni, nak terbitkan ni dengan kaedah dengan melengkapkan kotak ini sahaja. So, step yang pertama yang awak perlu buat ialah dengan melengkapkan ini, isi padu turus cecair V. So, isi padu zaman sekolah rendah pun dah belajar. Isi padu ialah panjang, darab lebar, darab tinggi, betul tak? So, kalau panjang darab lebar adalah luas kan? So, luas darab ketinggian lah. So, isi padu sama dengan luas permukaan tapak darab dengan ketinggian. So, luas selalunya kita simbolnya adalah A lah. Okay, ketinggian ialah H. So, bermaksud sekarang isi padu V sama dengan AH. Okay, lepas tu kita pergi pada jisim turus cecair. So, M. M sama dengan isi padu darab ketumpatan. Ini dapat daripada mana ni? Ini dapat daripada formula ini. Kan? Daripada formula ini. Rho sama dengan M over V. So, sekarang kita nak jadikan M sebagai tajuk. Bila M sebagai tajuk, dia akan jadi apa? M sama dengan V rho. Betul tak? Okey. So, M sama dengan V rho. So, sekarang V kita apa? V kita adalah apa tadi? V kita adalah AH kan? Bermaksud M sama dengan AH rho. Kita tulis kat sini. AH rho. Okey. Lepas tu kita tengok pula berat turus cecair. So, kita dah belajar dah. Berat sama dengan
W kan sama dengan mg. So kita dapat tadi kan M ialah AH rho. So kita gantikanlah M tu dengan AH rho. M ni gantikan dengan AH rho. Tu kita masukkan G ni. Bermaksud W kita sekarang sama dengan AH rho G. Okay, boleh ya? Okay, lepas tu tekanan. Tekanan sama dengan berat turus per luas permukaan. So tekanan sama dengan W over A. So W kita sekarang apa? W kita ialah AH rho G. Okay, per dengan A. Okay, kita masukkan dekat sini. AH rho G per dengan A. So ini tekanan pada tapak turus cecair kita sekarang. Okay, so A dengan A ni boleh cancel out tak? Boleh. So kita potonglah. Dan hasilnya kita dapatlah P sama dengan H rho G. Okay, so dapatlah formula bagi tekanan cecair. So P sama dengan H rho G. P sama dengan kedalaman darab ketumpatan darab pecutan graviti. So perlu ingat tak cara nak terbitkan formula ni? Kena ingat sebab soalan boleh tanya tentang terbitkan formula tekanan cecair ini. So kamu kena ingatlah ya. Okey, so ini cara dia bagaimana kita nak terbitkan formula bagi tekanan cecair. Lepas tu dekat sini kita tengok perbincangan. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Nak tengok kat mana faktor ni? Mudah je. Tengok kepada formula ni lah. So inilah 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Iaitu H kedalaman, rho ketumpatan dan G pecutan graviti. So cikgu ulang balik. 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair ialah kedalaman, ketumpatan dan pecutan graviti. So ini adalah formula bagi tekanan cecair seperti yang cikgu sebut tadi. Okay. So P sama dengan H rho G. So P ialah tekanan cecair, H ialah kedalaman cecair, rho ialah ketumpatan cecair dan G ialah pecutan graviti. Okay, dah tahu formula, kenalah tahu unitnya pula. So apa unit bagi tekanan? Unit bagi tekanan ialah Pascal. Okay, simbolnya adalah P besar A kecil. Okay, P besar A kecil. Simbol bagi Pascal ni lah. So 1 Pascal ini bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. Okay, 1 Nm negatif 2 ataupun 1 kg M negatif 1 S negatif 2. Okay, so sama sahaja. Okay, so ini adalah formulanya, ini adalah unit dia. So kena ingatlah ya. Lepas tu kita daripada sini juga kita boleh dapat lihat apakah hubungan antara tekanan dengan kedalaman, ketumpatan dan juga pecutan graviti ni. So kalau nampak dia berada sebaris kan. So hubungannya dengan jelaslah nampak bahawa dia adalah berkadar terus. Bermaksud tekanan berkadar terus dengan kedalaman, tekanan juga berkadar terus dengan ketumpatan, tekanan juga berkadar terus dengan pecutan graviti. Okey. So boleh nampaklah ini adalah hubungan dia. Okey, bermaksud kalau kedalaman bertambah, tekanan juga bertambah atau sebaliknya. Okey, jika kedalaman berkurang, tekanan pun akan berkurang. Begitu juga dengan ketumpatan dan juga pecutan graviti. Okey, kita lihat pada galeri maklumat di sini. Galeri maklumat di sini menyatakan bahawa tekanan cecair tidak bergantung pada jisim, isi padu dan luas permukaan cecair. Okey, kerana tekanan cecair hanya bergantung kepada 3 faktor sahaja. Ingat tak tadi? Iaitu kedalaman, ketumpatan dan juga pecutan graviti. Okey, selain daripada 3 faktor ini, dia tidak memberi kesanlah kepada tekanan cecair. Okey, kita tengok hubungan tekanan dan kedalaman ya. Cikgu dah sebut tadi, tekanan dan kedalaman hubungannya adalah berkadar terus. So nak tengok lebih jelas lagi, kita tengok pada gambar rajah ni. Tengok, so ini cikgu ada tiup satu silinder mengandungi air. So tengok dekat sini, cikgu labelkan dekat sini A, okey. Lubang A. Lepas tu dekat sini adalah lubang B. Okey. Seterusnya di sini adalah lubang C. Dia buat lubang lah. Okey. So nampak tak? Yang C ni jaraknya lebih jauh. Okey. Yang jarak paling dekat ialah A. Okey. Bermaksud
tekanan yang terhasil pada C adalah paling besar berbanding B dan juga A. Sebab itulah jarak pancutannya lebih jauh berbanding B dan juga A. So dari segi kedalaman, mana lebih dalam? Tentulah C. Okey, kedalaman ni kita ukur daripada permukaan. So dari permukaan ke lubang ini. So ini yang paling dalam lah. Okey, so C adalah yang paling dalam berbanding B dan juga A. So oleh sebab itu, awak nampak dekat sini, tekanan bertambah apabila kedalaman bertambah. Oleh itu, tekanan berkadar terus dengan kedalaman. Okey, so kalau nak nampak tekanan tu tinggi ataupun tidak, tengok dia punya jarak pancutan tu. So kalau jarak pancutannya tu lebih jauh, bermaksud tekanannya lebih tinggi lah. Okey. So ini juga disebabkan oleh kedalaman. Okay, bila kedalamannya bertambah, maka terhasillah tekanan yang tinggi dan menghasilkan jarak pancutan yang lebih jauh. Okay, tengok pada rajah 2.5 ni. Rajah 2.5 ini menunjukkan air yang memancut keluar daripada ketiga-tiga lubang pada sebuah botol plastik pada aras yang sama mempunyai jarak pancutan yang sama. Pemerhatian ini menunjukkan bahawa tekanan dalam cecair pada satu titik bertindak pada semua arah. Titik pada aras yang sama mempunyai tekanan yang sama. Okey, yang ini kena ingatlah. Okey, kalau pada aras yang sama, dia akan menghasilkan tekanan yang sama. Sebab itulah jarak pancutan bagi ketiga-tiga lubang ini adalah sama sahaja. Sebab ianya berada pada paras yang sama. Okey, kalau tadi kita tengok kepada dari segi kedalaman dan juga tekanan, sekarang kita tengok faktor yang kedua, iaitu ketumpatan. Okey, faktor ketumpatan cecair. Okay, tadi kita sebut di mana kalau ketumpatannya bertambah, maka tekanannya juga bertambah. So nak tengok betul ataupun tidak. So kita tengok, so ini minyak, ini air. So, antara minyak dengan air lebih tumpat berbanding minyak. So, sebab itu, air menghasilkan jarak pancutan yang lebih jauh kerana tekanannya adalah lebih tinggi berbanding minyak. Okey, tekanan yang terhasil dalam air adalah lebih tinggi berbanding minyak kerana ketumpatan air adalah lebih tinggi berbanding ketumpatan minyak. So, sebab itulah air ni pancut lebih jauh berbanding minyak. Okey, so apabila ketumpatan rendah, tekanan juga rendah. Jika tekanan tinggi, jika ketumpatan tinggi, tekanan juga tinggi. Okey, so hubungannya berkadar teruslah antara tekanan dan juga ketumpatan cecair. Okey, sekarang kita tengok kepada satu latihan ni. Okey, guli manakah mengalami tekanan paling tinggi? Mengapa? So, kita ada 3 guli berada dalam bekas yang berbeza bentuk. Okey, ada P, Q dan R. So, jawapannya ialah R. Okey, guli dalam bekas R mengalami tekanan paling tinggi kerana kedalamannya paling tinggi. So, cikgu dah sebut tadi, untuk tengok kedalaman mesti diukur daripada permukaan kan. So, permukaan bermaksud yang ni dari sini ke sini. Okay, ni pun sama. So, yang mana paling dalam? Tentulah R paling dalam. Okay, so dah belajar tadi, tekanan berkadar terus dengan kedalaman. So, jika kedalamannya bertambah, bermaksud tekanannya pun bertambah. So, kedalaman R adalah paling dalam, bermaksud tekanan yang paling tinggi ialah ialah DR lah. So, dia tidak mengira bekas, saiz ataupun bentuk bekas tu. Okay. Sebab saiz dan juga bentuk bekas, dia tidak mempengaruhi tekanan cecair. Hanya 3 faktor tadi sahaja yang mempengaruhi tekanan cecair. Selain daripada 3 faktor tersebut, dia tidak mempengaruhi tekanan cecair. Okey, kena ingat. Okey, seterusnya kita tengok latihan yang kedua. Guli manakah mengalami tekanan paling tinggi? Mengapa? Okey, ini minyak, yang ini air. Okey, kedalamannya sama tetapi berbeza bahan. Okey, so bahan yang berbeza ini mempunyai ketumpatan yang berbeza lah. Sudah belajar tadi, air lebih tumpat daripada minyak.
So, jawapan yang paling tepat ialah air lah mengalami tekanan paling tinggi. Okey, guli di dalam air kerana ketumpatan air lebih tinggi. Okey. Okey, tengok pula yang ini. Rajah 2.6 menunjukkan sebatang tiub U, ni tiub U yang diisi dengan cecair X dan kemudian ditambah dengan cecair Y yang tidak bercampur dengan cecair X. So, bermaksud ianya berbeza ketumpatan lah X dengan Y ni, sebab tu dia tak bercampur. Radas ini boleh digunakan untuk membandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur. Okey, so radas ini digunakan untuk apa? Untuk bandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur. Okey, membandingkan dua jenis cecair yang tidak bercampur, yang berbeza ketumpatan lah. Okey, so kita tengok pada tekanan di titik A. Tengok yang ni ya. Di titik A ini kita notekan dia tekanannya ialah P1. Di titik B tekanan ini kita notekan sebagai P2. So P ialah H rho G So bermaksud tekanan di P1 ialah H1 rho 1G. Ketumpatan di tekanan di B pula ialah P2 iaitu sama dengan H2 rho 2G. Okey, oleh sebab A dengan B ini berada pada aras yang sama. So ingat tadi kan, kalau aras yang sama, dia punya tekanan juga adalah sama. So A dan B berada pada aras yang sama tak? Pada aras yang sama kan? So oleh sebab itu, tekanan P1 sama dengan P2. Okey, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. So maka terhasillah H1 rho 1G sama dengan H2 rho 2G. Okey. So G dengan G ni sama, so boleh potong, maka H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Okey. Nilai H1 dan H2 boleh diukur dengan pembaris. Jika ketumpatan cecair X, P rho 1 diketahui, maka ketumpatan cecair Y, rho 2 boleh dihitung dan sebaliknya. Okey. Hanya menggunakan formula ini sahaja. Okey. So formula ini boleh digunakan apabila ianya berada pada aras yang sama, pada ketinggian yang sama. Kenapa? Sebab pada ketinggian yang sama dia akan menghasilkan tekanan yang sama. Okey, kita tengok kepada penyelesaian masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okey, tadi kita belajar P sama dengan H rho G kan. So P sama dengan H rho G ini dia digunakan untuk menghitung tekanan pada suatu kedalaman dalam cecair. So jika objek tu berada pada satu kedalaman dalam cecair, so kita bolehlah gunakan formula H rho G. Tetapi sebenarnya pada permukaan cecair juga terdapat satu lagi tekanan. Okey, tekanan itu disebut ataupun dikenali sebagai tekanan atmosfera, PATM. Okey, PATM. Di mana? Di mana? Di atas ataupun pada permukaan cecair. Di situ ada tekanan atmosfera. Okey, sebagai contoh cikgu letak kat sini. Cikgu ada satu bikar. Okey. So dalam bikar ada air. So pada dasarnya ada guli. So dalam cecair ini di sini ada tekanan cecair. Okey, tekanan yang disebabkan oleh cecair. So tekanan disebabkan oleh cecair ini formulanya adalah P sama dengan rho Hg. Okey, so ini adalah tekanan disebabkan oleh cecair. Tetapi pada permukaan ni juga terdapat satu lagi tekanan pada permukaan cecair iaitu tekanan atmosfera, PATM. Okey. So kalau soalan tu minta tekanan yang disebabkan oleh cecair ataupun tekanan cecair sahaja, so awak boleh gunakan formula P sama dengan rho Hg sahaja. Tetapi kalau soalan tu tanya ataupun dia minta tekanan sebenar ataupun jumlah tekanan, kamu kena guna formula ini. H rho G tambah dengan P atmosfera. Okey? H rho G tambah P atmosfera. Ini untuk dapatkan tekanan sebenar. So awak kena tambah kedua-dua ini, PATM dan juga H rho G untuk dapatkan tekanan sebenar ataupun jumlah tekanan. Okey? So nilai bagi tekanan atmosfera ni dah ada. Nak baca dekat sini. Pada aras laut, tekanan atmosfera mempunyai nilai kira-kira 100,000 Pascal iaitu bersamaan dengan 100 kilopascal. Okey? So ingat kalau soalan tu tanya tentang tekanan cecair ataupun tekanan disebabkan oleh cecair, guna H rho G sahaja.
ataupun rho Hg, benda yang sama lah, tukar-tukar kan, tak ada masalah, sama je. Okey, tapi kalau dia nak tekanan sebenar ataupun jumlah tekanan, kamu kena campurkan dengan tekanan atmosfera. Okey, kerana tekanan atmosfera ini disebabkan oleh berat udara. So kalau ada udara, so maka adalah tekanan atmosfera ini di permukaan cecair tersebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, Rajah 2.7 menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter di dalam sebuah akuarium. Ketumpatan air akuarium ialah 1050 kg per meter padu dan tekanan atmosfera ialah 100 kilo Pascal. So diberi percutan gravitinya ialah G sama dengan 9.81 meter per saat kuasa 2. Okey, soalannya ialah berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya? Soalan yang kedua, hitungkan tekanan sebenar yang bertindak ke atas ikan itu. So cara nak selesaikannya, kita tengok langkah-langkah dia lah. So first kali kena pasti masalah dia, dah tahu kan masalah dia apa kan? Masalahnya kita nak carilah tekanan yang disebabkan oleh cecair dan juga tekanan sebenar. Okey, berbeza Lepas tu kena pasti maklumat yang diberikan. So maklumat yang diberikan apa? Dia bagi kedalaman ikan, H sama dengan 1.5 meter. Dia bagi ketumpatan air akuarium, rho sama dengan 1050 kg per meter padu. Dan juga diberi nilai bagi G, iaitu 9.81 meter saat negatif 2. So yang ketiga, mengenal pasti rumus yang boleh digunakan. Okey, kita tengok dulu bagi soalan A. Soalan A ini dia kata tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air. Disebabkan oleh air bermaksud kita nak guna formula mana? Kita guna formula P sama dengan H rho G. Okey. Lepas tu kita selesaikanlah. Kita masukkan nilai P sama dengan H rho G. So H dah ada 1.5, rho 1050, G 9.81. Masukkan semua. So awak tengok dia punya kedalaman tu dalam unit meter. Dia punya ketumpatan pun dalam unit SI iaitu kg dan juga meter. Okey, dia punya percurahan graviti juga dalam meter dan juga saat unit SI juga. So, bolehlah jawapan akhirnya dalam unit Pascal. Okey, kalau dia punya unit ini dekat atas ni bukan dalam unit standard lagi, so kamu kena tukar lagi lah di akhir-akhirnya tu. Barulah boleh guna unit Pascal. Tapi sekarang semua dah dalam unit SI. So, boleh teruskan saja dan jawapan akhirnya awak akan dapat 15,450.8 Pascal. Bersamaan dengan 15.5 kilo Pascal. So ini untuk A. Untuk B pula dia nak tekanan sebenar. Okey, bila tekanan sebenar dia mesti campur dengan tekanan atmosfera sebab pada permukaan ini ada tekanan atmosfera. Yang ini hanyalah tekanan cecair saja. Rho Hg. So bila nak tahu yang sebenar, mestilah campur tekanan atmosfera campur dengan tekanan disebabkan oleh cecair tadi. So oleh sebab itu, kena guna formula apa? Inilah H rho G tambah dengan P atmosfera. Sudah dapat tadi kan H rho G ialah 15.5. So tambah saja dengan tekanan atmosfera iaitu 100. Okay, kenapa 100? Sebab yang ni dah dalam kilo Pascal. So kita ambil 15.5 tambah 100 je lah. So dapatlah 115.5 kilo Pascal untuk soalan B. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Rajah 2.8 menunjukkan sebatang tiub U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Ketumpatan air ialah 1000 kg per meter padu. Hitungkan ketumpatan minyak zaitun. Okey, so sekarang kita keluarkan dulu apa maklumat yang diberi. So dia dah bagi kat sini ketinggian daripada gambar rajah kita boleh tengoklah ketinggian turus air iaitu 15 cm. So kita labelkan dia dengan H1. Okey, ketumpatan air pula dah bagi iaitu 1000 kg per meter padu. Okey, seterusnya ketinggian turus minyak zaitun ini 16.5 ini kita labelkan sebagai H2. So nak cari rho 2 iaitu ketumpatan minyak zaitun. So nak guna formula mana? Kita guna formula ini. H1 rho 1 G sama dengan H2 rho 2 G. Kenapa nak guna formula ni? Sebab awak boleh tengok ini. Okey, cikgu labelkan di sini A, di sini B. So ini berada pada aras yang sama. A dan B ini berada pada aras yang sama, ketinggian yang sama, kedalaman yang sama.
So apabila arasnya sama bermaksud tekanannya sama. So oleh sebab tekanannya sama maka kita boleh gunakan formula ni lah. So G dengan G boleh potong sebab G dengan G nilai yang sama ya. So dapatlah H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. So masukkan saja nilai. H1 ialah 15 cm. Kemudiannya masukkan nilai bagi ketumpatan iaitu ketumpatan air 1000 sama dengan 16.5 inilah ketinggian bagi minyak zaitun dan juga cari ini adalah rho 2 iaitu ketumpatan bagi minyak zaitun. Okey, kenapa kita tak tukar 15 dan juga 16.5 ini kepada meter? Sebab nanti dia cancel out each other. Dia punya unit tu dia cancel. Okey, dia cancel sebelah-sebelah. Sini cm kan, ini cm. So dia akan cancel unit tu. So tak perlu tukar lah. So awak akan dapat rho 2 sama dengan 15 darab 1000 per dengan 16.5 bersamaan 909.1 kilogram per meter padu. So itu adalah bagaimana nak selesaikan soalan nombor 2 ini. Kita tengok lagi satu contoh soalan. Okey, kita tengok tekanan yang dikenakan oleh air. Okey, kita tengok formula nak guna. Of course kita guna P sama dengan H rho G. Okey. So untuk yang pertama, kita tengok yang untuk yang pertama dulu, yang 2 meter ni dulu. Okey. Yang 2 meter ini, so H-nya kedalamannya ialah 2. So darabkan dengan 1000. 1000 ialah ketumpatan bagi air dan darabkan dengan 10. 10 ni kalau dia tak bagilah, kalau dia bagi nilai G sama dengan 9.81, so gunalah 9.81. Okey, lepas tu kira dapatlah 20,000 Newton meter negatif 2. Okey, ini juga bersamaan dengan Pascal. Okey, ingat tadi kita tengok kan, satu Pascal juga bersamaan dengan 1 Nm negatif 2. So kalau nak tulis Nm negatif 2 pun boleh, nak tulis PA pun boleh, Pascal. Okey, so ini tekanan yang dikenakan oleh air pada kedalaman 2 meter. Okey, yang untuk kedalaman 6 meter, cara yang sama juga. So 6 darab 1000 darab 10, so dapatlah 60,000 Newton meter negatif 2 ataupun Pascal, PA. Okey, mana-mana pun boleh. So ini adalah tekanan yang dikenakan oleh air. So kita gunakan P sama dengan H rho G sahaja. Okey, jika ditanya tentang jumlah tekanan dikenakan pada penyelam, so ingat bila jumlah tekanan bermaksud kita kena tambahkan dengan tekanan atmosfera. So dekat sini ada P atmosfera, PATM. So oleh sebab itu kita kena buat P sama dengan tekanan sebenar. P inilah tekanan sebenar lah ataupun jumlah tekanan sama dengan PATM tambah dengan P dalam air. So untuk yang pertama PATM ialah 100,000 dan tambah dengan 20,000. Hasil yang tadilah. So dapatlah 120,000 Newton meter negatif 2 ataupun 120,000 Pascal. Okey, ini untuk yang berada pada kedudukan 2 meter. Untuk yang berada pada kedalaman 6 meter pula, cara yang sama juga dari jumlah tekanan. So P sama dengan PATM tambah H rho G. So PATM ialah 100,000 tambahkan dengan 60,000 hasil daripada kiraan yang tadi, iaitu tekanan dalam cecair. So dapatlah 160,000 Newton meter negatif 2 ataupun bersamaan dengan 160,000 Pascal. So nak guna Nm negatif 2 boleh, nak guna Pascal pun boleh. Okey. So nampak kan beza antara jumlah tekanan dan juga tekanan dalam cecair sahaja. So ada bezanya. Okey, seterusnya, latihan seterusnya. Hitungkan tekanan yang dikenakan oleh air laut dan jumlah tekanan yang dikenakan pada penyelam jika ketumpatan air laut 1050 kg per meter padu dan tekanan atmosfera 100,000 Pascal. Okey. So ini gambar rajahnya. Dia berada pada kedalaman 10 meter. Okey, so dia kat sini nak 2. Okey, nak 2. Satu dia nak tekanan yang dikenakan oleh air laut bermaksud P sama dengan H rho G dan juga dia nak jumlah tekanan. Jumlah tekanan ialah P sama dengan PATM tambah dengan H rho G. So kita tengok satu persatu. Okey, so tu jawapan dia. Tengok dulu Tekanan yang dikenakan oleh air laut. So H rho G.
So 10 darab 1050 darab dengan 10. So dapatlah 105,000 Newton meter negatif 2 ataupun 105 kilo Newton meter negatif 2. Untuk jumlah tekanan pula, P sama dengan PATM tambah H rho G. So PATM ialah 100,000 tambahkan sahaja dengan yang kita kira kat tadi, iaitu tekanan air tadi. So 105,000. So dapatlah 205 kilo Newton meter negatif 2. Boleh faham ya setakat ni? Okey, latihan seterusnya. Hitungkan tekanan air di X. Okey, X tu berada di mana? Di sini. X berada di sini. Sekarang soalan ini agak tricky sikit sebab kita kena tengok kedalaman sebenar berapa. So nak tengok kedalaman, cik dah cakap dia mesti ukur daripada permukaan. Bermaksud daripada sini, kat sini atas sekali kan? Bermaksud daripada sini sampailah pada X ini. So berapa ketinggian ni? Kedalaman ni berapa? Yang ni dia tak bagi. So yang ni yang kita kena cari. Okay, so kita tahu dari sini ke sini ialah berapa? Ini ke sini adalah 30 meter. Yang ini guna map sikit lah. So ini dah 30 meter. Okay, so kita nak yang ini sahaja. So 30 meter tolaklah dengan 16 meter ni kan. So dapatlah kat sini berapa? 14 meter. Bermaksud H kita sekarang ialah 14 meter. Okay. So dah tahu H, boleh jawablah dengan mudahnya. So H rho G. Okay, H ni ialah 14. Rho ketempatan air ialah 1000 kg per meter padu. Darabkan dengan G 10. Okay, 10 ni kalau dia tak bagi G sama dengan 9.81, gunalah G sama dengan 10. Kalau dia bagi G sama dengan 9.81, so gunalah G sama dengan 9.81 lah. Okay, so dapatlah P sama dengan 1.4 kali 10 kuasa 5 Newton meter negatif 2 ataupun Pascal. Nak guna Nm negatif 2 pun boleh, nak guna Pascal pun boleh. Okey, sekarang kita tengok satu contoh soalan daripada SPM tahun-tahun sebelum. Okey, ini soalan dia. Ketumpatan minyak ialah 800 kg per meter padu. Tekanan yang dikenakan oleh minyak di X ialah berapa? Okey, so jawapannya lah D, 16,000 Pascal. So macam mana boleh dapat 16,000 Pascal ni? Ini cikgu nak tunjukkan lah. So dia nak tahu tekanan di X. Okey, tekanan di X di sini. So tekanan di X sini. So kita macam biasalah bila nak tahu tekanan cecair disebabkan oleh minyak ni kan. Tekanan disebabkan oleh minyak. So kita kena tahu dia punya kedalamannya berapa. So sininya berapa kedalaman ni? Itu yang kita cari. So daripada atas sampailah ke bawah bika ni, okay, daripada atas cecair ni sampailah ke bawah bika ni 2.6 meter. So yang bawah ini pula adalah 0.6 meter. So bermaksud daripada permukaan kepada titik X ini berapa? Mestilah 2.6 tolak 0.6 sama dengan 2 meter. Okay, so itulah kedalaman yang kita cari. Dah tahu kedalaman, bolehlah masuk dalam formula ini. So, P sama dengan H rho G. So, H-nya ialah 2.6 tolak 0.6 iaitu 2 meter. So, darabkan dengan ketumpatan bagi minyak iaitu 800 kg per meter padu. Darabkan dengan G 10. Okay, so dapatlah 16,000 Pascal. Okay, so soalannya kamu kena tengok betul-betul, pastikan kedalaman itu betul diukur daripada permukaan cecair kepada aras yang dikehendaki oleh soalan lah. Okay, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okay, jika kedua-dua menghasilkan jarak pancutan yang sama, berapakah ketumpatan cecair Q? Okay, diberi ketumpatan cecair P ialah 2 gram per sentimeter padu. Okay, so sekarang kita tengok maklumat apa yang diberi pada gambar rajah. So kita ada H, betul tak? Bagi kedua-duanya. So cikgu labelkan dekat untuk P ni adalah H1 15 cm. Ini adalah H2 20 cm. Lepas tu kita ada ketumpatan bagi cecair P. So ini adalah rho, cikgu labelkan sebagai rho 1 lah. So yang nak cari sekarang ialah rho 2 berapa. Okey.
So, apa yang dapat dilihat sekarang, kedua-dua ini berada pada aras yang sama. So, ingat bila pada aras yang sama bermaksud tekanannya sama. So, P1 sama dengan P2. Okay? Maksudnya tekanan di P1 di sini sama dengan tekanan di P2 di sini sebab arasnya sama. So, masukkan formula rho 1 H1G sama dengan rho 2 H2G. Okay, so G sama sebab dua-dua di bumi kan. So, kita boleh cancel out lah. So, tinggallah rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. So, rho 1 ada tak? Rho 1 dah diberi kan. So, 2. Masukkan 2. H1 berapa? 15. Okay. Rho 2 berapa? Rho 2 yang kita nak cari. H2 ialah 20. So, dapatlah rho 2 sama dengan 2 kali 15 ialah 30. 30 bahagikan dengan 20. So, dapatlah 1.5 gram per sentimeter padu. So, jawapannya ialah C. Betul tak? Kita tengok betul ke tidak? Ya, jawapannya ialah C. 1.5 gram per sentimeter padu. Okay, dapat tak? Kita gunakan formula inilah. Kenapa guna formula ni? Sebab ianya berada pada aras yang sama, kedalaman yang sama. So, ingat bila kedalaman yang sama, tekanannya sama. Oleh sebab itu, kita boleh guna formula ini. P1 sama dengan P2. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Okay, kita tengok yang pertama. Kedudukan tangki air di rumah. Okay, kalau kamu tengok dekat mana-mana rumah sekalipun, tangki air mesti berada pada satu ketinggian yang lebih tinggi. Betul tak? Daripada kita punya bathroom lah, daripada bilik air kita. So, kenapa? Sebabnya perbezaan ketinggian di antara aras air dalam tangki dengan bilik air menghasilkan tekanan air yang tinggi. Kan kalau aras yang sama, bila aras yang sama, tekanannya sama kan. So, macam mana air nak mengalir? So, sebab itulah kita letakkan pada satu ketinggian yang lebih tinggi daripada bilik air. So, bila dia tinggi, dia akan menghasilkan tekanan air yang tinggi. Oleh sebab itulah air boleh mengalir keluar dengan laju apabila bilik dibuka. Okey, yang kedua, kedudukan cecair intravena. Ini selalu orang cakap apa? Yang masuk air tu kan. Kalau pergi dekat hospital, masuk ward ke apa, cikgu rasa semua pun pernah alami ni kot. Okay, so beg cecair intravena tu diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada badan pesakit. Dia tak letak sama aras dengan tangan awak, dia mesti letak lebih tinggi. Kenapa? Sebabnya tekanan yang terhasil dari perbezaan ketinggian terus cecair itu menolak cecair intravena masuk ke dalam badan pesakit. Okey, kadar pengaliran cecair intravena yang masuk ke dalam badan pesakit dipengaruhi oleh ketinggian beg cecair dan boleh dikawal oleh pelaras. Okey, so sebab itulah beg cecair intravena itu diletakkan pada satu ketinggian yang lebih tinggi. Kalau sama aras, tak bolehlah air itu tak akan mengalir masuk dalam badan awak. Okey. Aplikasi yang ketiga adalah dalam pembinaan empangan. Okey, kalau awak tengok empangan ni, dinding empangan tu dibina dengan bentuk yang lebar pada bahagian dasar empangan. So, bahagian dasar, bahagian bawah dia tu lah dia punya, nampak ni, lebih lebar kat sini compare dengan bahagian atas ni. Okey, kenapa? Sebabnya bahagian dasar empangan ini tekanannya adalah lebih tinggi. Okay? Sebab semakin dia ke dasar, semakin dalam dia, tekanannya makin bertambah. Okay? Kita belajar kan, kalau kedalamannya bertambah, so tekanannya bertambah. So, oleh sebab itu, tekanan dekat dasar empangan ni adalah lebih tinggi. Okay? Sangat tinggi. So, sebab itulah, bahagian dasar empangan ini dibina dengan bahagian yang lebar. Okay? Dengan bahagian yang lebar. Kenapa? Untuk menahan tekanan air yang tinggi. Lepas tu awak nampak empis air ni, saluran dia ni, berada pada kedudukan yang rendah. Okay, macam yang awal-awal kita tengok tadi, awal-awal pertanyaan tentang empangan, kenapa saluran dibina di kawasan dasar, pada bahagian dasar, bukan di bahagian atas, kerana supaya tekanan air yang tinggi boleh menghasilkan aliran air yang deras. Sebabnya, semakin di dasar, semakin dalam air, so semakin tinggi tekanan. So, bila tekanan itu tinggi, so dia bolehlah menghasilkan aliran air yang deras untuk memutarkan turbin ini. Okey,
So sebab itulah kenapa saluran ataupun empis air ini berada di dasar empangan. Okey, dan menjawab dah soalan yang di awal topik kita tadi kan. Okey, yang keempat aplikasinya dalam penggunaan sifon. Okey, sifon ni digunakan untuk memindahkan air dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. So selalunya digunakan kalau kita nak bersihkan akuarium lah kan. So salur yang dipenuhi dengan air dimasukkan satu hujung ke dalam tangki air. Satu kat sini, kat A ni. Lepas tu di kedudukan yang tinggi lah. Manakala satu lagi diletakkan di kedudukan yang lebih rendah dalam baldi ni. So pengaliran air keluar dari hujung D menghasilkan kawasan tekanan rendah di titik B ni. So tekanan atmosfera menolak air ke dalam tiub DA. So dekat permukaan sini ada tekanan atmosfera tu lah dekat sini. Okay, so ada tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera ni lah menolak air ke dalam tiub DA dan seterusnya air itu dapatlah disalurkan ke dalam baldi DD ini. Okey, so itu adalah 4 aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Okey, kita telah pun selesai topik 2.1 tekanan cecair. Jadi dalam topik ini kamu perlu ingat bagaimana nak terbitkan formula bagi tekanan cecair iaitu P sama dengan rho Hg dengan menggunakan formula P sama dengan F over A dan juga rho sama dengan M over V. Yang kedua, kamu kena tahu apa faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Iaitu ada 3 kan, iaitu kedalaman, ketempatan dan juga pecutan graviti. Okay? Dan di mana ketiga-tiga faktor ini adalah berkadar terus dengan tekanan. Okay? Contohnya kalau kedalaman bertambah, maka tekanan juga bertambah ataupun sebaliknya lah. Begitu juga dengan ketempatan dan juga pecutan graviti. Okay? Di samping itu, diharapkan kamu juga dah tahulah bagaimana untuk menyelesaikan masalah melibatkan tekanan cecair dan juga aplikasi-aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Okey. So untuk tugasan pada minggu ini, boleh buka buku teks tingkatan 5, praktis formatif 2.1, muka surat 48, soalan 1, 2 dan 3. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan topik-topik terbaru bagi fizik tingkatan 5 KSSM. Terima kasih.